Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbin fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yuqarribuna ilaika Rabbal Alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. Tama-tama saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pengurusi majelis kita dan juga kepada Tuan Imam, Tuan Bilal, pentadbir masjid, para jamaah sekalian, hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang hadir pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita di dalam kesehatan, dalam iman dan Islam, dan juga istiqamah dalam melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan segala larangan-larangannya, dan juga melaksanakan setiap perkara yang disunahkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita telah memasuki bulan Rabiul Awal, di mana pada bulan ini kita sama-sama bergembira memperingati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kecintaan kita kepada baginda akan terzahir pada bulan ini secara khas, walaupun setiap hari, setiap saat dan setiap keadaan kita selalu membayangkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama kita. Akan tapi pada bulan Rabiul Awal ini ada satu perkara yang lebih daripada perkara yang berlaku pada hari-hari sebelumnya. Pada bulan Rabiul Awal ini kita akan melihat umat Islam menzahirkan cinta mereka kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan melihat semua umat Islam daripada pelbagai kalangan, mereka menyatakan cinta mereka kepada baginda Nabi, menzahirkan rindu mereka kepada baginda Nabi, dan menyatakan bahawa mereka bangga dan suka dan ingin agar kekal berada menjadi umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia adalah satu perkara yang memang disuruh di dalam agama kita. Menzahirkan kecintaan kepada baginda Nabi bukan perkara yang dilarang di dalam agama kita. Sebaliknya, menzahirkan cinta kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perkara yang sangat digalakkan dan perkara yang menjadi satu anjuran di dalam agama kita dan dalam agama Islam ini. Nah, ada sebuah hadis bagi tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Sebuah hadis sahih daripada Sayyidina Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, bahawa suatu hari ada seorang laki-laki datang ke masjid baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengajukan satu persoalan, padahal ketika itu baginda tengah berkhutbah, baginda tengah berceramah, tengah sibuk berceramah, tengah berkhutbah di hadapan para sahabat sekalian. Tiba-tiba datang seorang laki-laki terus tanya soalan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan laki-laki ini, tuan-tuan, bukan orang alim. Ini menunjukkan bahawa laki-laki ini bukan orang berilmu, dia orang awam, orang yang tidak mengetahui adab kesopanan ketika berbicara kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab biasanya kalau para sahabat Nabi, tuan-tuan, mereka tak berani bercakap
mereka tak berani melakukan apa-apa di hadapan baginda yang tengah bercakap. Kalau sahabat Nabi yang besar-besar macam Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, macam Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali dan semua sahabat-sahabat yang besar, kalau Nabi tengah bercakap mereka akan tunduk. Tunduk bukan tertidur tuan-tuan ya, tunduk. Bahkan nak pandang wajah Nabi pun mereka segan. Sebab wibawa baginda Nabi begitu hebat. Wibawa baginda Nabi begitu hebat sehingga mereka tak mampu untuk mendengar, mereka tak mampu untuk memandang wajah Nabi begitu lama sebab mereka segan. Nah, tiba-tiba ada seorang laki-laki ketika Nabi tengah berkhutbah, tiba-tiba datang seorang laki-laki, terus saja dia mengajukan soalan, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Rasulullah, bila kiamat akan berlaku? Padahal Nabi tengah cakap tentang tema yang lain, tengah cakap tentang perkara yang lain, tiba-tiba dia tanya soalan direct saja dan bertanya tentang soalan yang tak ada kena mengena dengan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, baginda Nabi apabila melihat perkara macam ni, baginda orang yang sangat sabar tuan-tuan. Baginda orang yang sangat sabar, baginda tak salahkan dia, baginda tak herdik dia, baginda tak suruh dia diam ke atau lain sebagainya, tak. Baginda lanjutkan perbincangan yang tengah baginda sampaikan. Selepas perbincangan selesai, baru baginda tanya, mana tadi orang yang bertanya tentang kiamat tu? Mana orang dia? Ini Nabi nak ajarkan juga secara tidak langsung tuan-tuan ya. Kalau nak tanya soalan boleh, tapi nanti ada masanya, betul tak? Biarkan orang bercakap dulu habis. Kalau dah selesai barulah sila tanya soalan. Lalu baginda bertanya, mana tadi orang yang bertanya tentang kiamat tu? Orang tu datang lalu berkata, saya wahai Rasulullah. Apa soalan tadi? Soalan awak tadi? Beliau mengatakan, mata sa'ah. Rasulullah, bila kiamat akan berlaku? Maknanya ni orang awam tuan-tuan, biasalah sampai hari ini pun orang semua tertarik berkenaan dengan perkara-perkara kiamat kan. Akhir zaman lah, Dajjal keluarlah, dunia hancur dan lain sebagainya. Nah, orang ni dengar tentang kiamat, lalu dia tertarik berkenaan dengan maklumat tentang kiamat ni, dia tanya kepada Nabi apa yang akan berlaku nanti sebenarnya semua. Nabi kemudian bertanya balik kepada orang tersebut, ma'adadta laha? Sebenarnya apa persiapan awak tentang kiamat ni? Maksudnya Nabi nak ajarkan kepada orang tersebut, soalan tentang bila kiamat berlaku tu kurang penting. Bahkan perkara tersebut hanya Allah yang tahu. Ya tak? Perkara berkenaan dengan kiamat bila berlaku, Dajjal bila keluar, Ya'juj wa Ma'juj bila keluar, kita tak perlu tanya bila perkara tu. Yang paling penting adalah soalan yang lebih penting daripada itu adalah apa persiapan kita sebenarnya. Apa persiapan kita? Justru Nabi menjawab soalan tersebut dengan soalan. Nabi katakan, engkau tanya tentang hari kiamat bila berlaku, sebenarnya apa persiapan awak tentang hari kiamat tersebut? Itu yang lebih penting. Nah, apabila Nabi tanya, apa sebenarnya persiapan awak tentang kiamat? Orang ini menjawab, la syai'. Ya Rasulullah, saya ni orang awam, saya ni orang jahil dalam bahasa kita lah. Saya ni orang jahil, orang awam. Tak ada apa-apa persiapan khas untuk saya menyambut kiamat ni. Saya solat pun tak banyak, paling cuma fardu saja saya buat. Sunat pun jarang-jarang. Begitu juga puasa, paling Ramadan saja saya buat. Sedangkan puasa sunat mungkin jarang-jarang. Akan tetapi Rasulullah, walaupun ibadah saya sedikit, akan tetapi saya punya satu perkara yang menjadi pegangan saya. Apa dia? Illa anni uhibbullaha wa rasulah. Saya ni sangat cinta kepada Allah, saya sangat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam bahasa kita tuan-tuan, saya ni ibadah tak banyak Rasulullah. Saya bukanlah orang yang rajin ibadah, sedekah pun bukanlah banyak sangat saya bersedekah, bukan orang kaya, saya bukan banyak duit, akan tetapi saya sangat cinta kepada Allah, saya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Apa jawapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Baginda menjawab dengan satu jawapan yang membuat semua orang berbahagia dan bergembira. Semua orang yang hadir pada saat itu mereka gembira. Apa jawapan baginda Nabi? Anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Kalau engkau betul-betul cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka engkau akan dibangkitkan nanti di akhirat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau betul-betul cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun ibadah engkau tidak sampai dan tidak sama dengan ibadah baginda Nabi, walaupun darjat kita tidak sama dengan darjat baginda Nabi, akan tetapi nanti di akhirat Allah akan himpun kita bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mendengar jawaban baginda Nabi tersebut, semua sahabat menjadi sangat gembira. Kata Sayyidina Anas, mereka menjadi sangat gembira. Itu sebabnya para sahabat dulu, tuan-tuan, mereka memang tak berani banyak bertanya kepada baginda Nabi. Mereka suka kalau ada orang yang macam ni berani terus cakap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lepas saja macam tu. Sebab baginda akan layan dia dan baginda akan jawab soalan-soalan tersebut. Nah, mendengar jawapan baginda Nabi, kata Sayyidina Anas, apa kata Sayyidina Anas, fama farihna bi syai'in farahana bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'aman ahbabta. Semua para sahabat yang mendengar menjadi sangat gembira dan mereka mengatakan, kami tak pernah bergembira di dalam hidup kami seperti mana kami bergembira pada hari tersebut. Para sahabat faham, tuan-tuan, ucapan baginda Nabi. Mereka faham bahawa mereka semua tidak sama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka faham bahawa baginda Nabi adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul tak? Mereka faham bahawa baginda Nabi adalah makhluk yang darjat dia paling tinggi di dunia, paling tinggi di akhirat. Mereka bertuah boleh bersama baginda Nabi ketika berada di dunia. Ketika di dunia mereka boleh bersama-sama baginda Nabi. Akan tapi nanti di akhirat macam mana? Itu menjadi kekhawatiran, menjadi kebimbangan. Mereka khawatir kalau di dunia bersama Nabi, tidak bersama Nabi nanti di akhirat. Ini adalah kebimbangan para sahabat Nabi, tuan-tuan. Ada seorang sahabat, mereka pernah nampak macam sedih sangat pada satu hari. Tengah risau, terlihat wajah dia macam wajah orang yang banyak berfikir. Baginda kemudian tegur, wahai fulan, kenapa saya nampak awak ni macam orang yang tengah risau sangat? Apa yang tengah engkau fikirkan? Dia katakan, Rasulullah, saya tengah berfikir, kalau di dunia kami selalu bersama baginda, saya setiap kali dengar hadis baginda Nabi, selalu hadir dalam majlis baginda Nabi, rasa macam happy dan gembira. Setiap kali kami berpulang ke rumah dan saya rasa macam nak rindu berjumpa dengan baginda Nabi, saya boleh terus datang balik ke masjid, jumpa baginda Nabi, terobati kerinduan tersebut. Saya tengah berfikir, Rasulullah, bagaimana nanti di akhirat? Jadi orang sahabat ni, tuan-tuan, kebimbangan mereka bukan kebimbangan apa, masa depan mereka macam mana, rizki macam mana, lepas ni nak cari duit macam mana. Tak, kebimbangan mereka adalah mereka bimbang di dunia boleh bersama Nabi, nanti di akhirat tak bersama Nabi. Beliau mengatakan, Rasulullah, kalau di dunia, kalau kami nak rindu, nak jumpa dengan baginda Nabi, senang, terus datang ke masjid jumpa dengan Nabi. Tapi kalau di akhirat macam mana? Kenapa? Sebab confirm baginda Nabi nanti di akhirat di surga yang paling tinggi. Betul tak? Di Firdausul A'la, tempat yang paling tinggi. Sedangkan kami ni, Rasulullah, masuk surga tepi-tepi pun dah alhamdulillah dah. Betul tak? Kita di dunia ni, kita ni orang ibadah tak banyak sangat, darjat kita di sisi Allah pun tak begitu tinggi. Justru kalau kami masuk surga, confirm darjat kita berbeza. Rasulullah berada di darjat yang paling tinggi, kami berada dalam darjat yang rendah-rendah saja. Macam mana kalau di surga kami nak rindu berjumpa dengan baginda Nabi? Bagaimana cara kami mengobati kerinduan tersebut? Bagaimana? Baginda kemudian terdiam, lalu turun ayat Al-Quran,
yang menyebutkan bahawa orang-orang yang beriman mereka akan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Quran menyebutkan bahawa orang yang beriman dan betul-betul beriman dan beramal saleh, mereka akan bersama para nabi dan siddiqin dan syuhada dan salihin. Ini menunjukkan bahawa walaupun amalan mereka tak sama dengan amalan para nabi, akan tapi kalau mereka beriman dan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan mereka bersama orang-orang yang mereka cintai. Nah, justru apabila Sayyidina baginda Nabi mengatakan anta ma'aman ahbabta, wahai orang Arab yang bertanya, orang Arab Badui yang bertanya, engkau memang tak banyak ibadah, akan tapi kalau engkau cinta kepada Allah dan Rasulnya, engkau akan dibangkitkan bersama orang yang engkau cintai. Nah, justru Sayyidina Anas ketika mendengar ucapan itu, beliau berikrar, tuan-tuan. Beliau berkata, fa'ana uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bihubbi lahum wa illam a'mal bimisli a'malihim. Kata Sayyidina Anas, sekarang saya nak berikrar dan menyatakan bahawa saya cinta kepada baginda Nabi, saya cinta kepada Sayyidina Abu Bakar, saya cinta kepada Sayyidina Umar, dan saya berharap Allah akan himpun saya bersama mereka di surga walaupun amalan saya tidak seperti amalan mereka. Jadi selepas menceritakan hadis ni, Sayyidina Anas ikrar, tunjuk, nyatakan dengan ucapan, tuan-tuan. Kata Nabi, engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Okey, sekarang saya nyatakan bahawa saya cinta kepada baginda Nabi, saya cinta kepada Sayyidina Abu Bakar, saya cinta kepada Sayyidina Umar, dan saya berharap akan bersama mereka di akhirat walaupun amalan saya tidak seperti amalan mereka. Kita kena buat macam tu juga, tuan-tuan, ketika mendengar hadis ni, betul tak? Kita sekarang telah mendengar ucapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hadis yang sahih, dengan sanad yang sahih daripada Imam Bukhari, yang Nabi mengatakan anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Siapa orang yang engkau cintai? Sila nyatakan masing-masing sekarang, tuan-tuan. Betul tak? Sebagaimana Sayyidina Anas nyatakan tadi. Sebagaimana Sayyidina Anas nyatakan, saya cinta kepada Nabi, saya cinta kepada Sayyidina Abu Bakar, saya cinta kepada Sayyidina Umar. Kita pun kena nyatakan macam tu. Nyatakan cinta ni jangan malu-malu. Kalau kita ni nak nyatakan I love you, betul tak? Saya cinta kamu, tu perkara yang berat untuk kaum laki-laki macam kita ni. Padahal di zaman Nabi, para sahabat disuruh untuk nyatakan cinta kepada orang yang mereka cintai. Pernah satu ketika seorang sahabat berjumpa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas jumpa dengan kawannya. Dia berkata, Rasulullah, saya sangat cinta kepada si fulan. Saya suka sama dia, si fulan ni. Kenapa? Orangnya soleh, orangnya baik dan lain sebagainya. Kata Nabi, engkau dah bagi tahu belum bahwa engkau cinta kepada dia? Dia katakan, belum Rasulullah. Pergi jumpa dia, nyatakan bahwa engkau cinta kepada dia. Jadi Nabi suruh perkara tu. Kalau kita cinta kepada seseorang, nyatakan bahwa kita cinta kepada dia. Nah, orang ini pun pergi jumpa dengan orang tersebut dan dia mengatakan, inni uhibbuka fillah, saya cinta kepada engkau karena Allah. Dia pun menjawab, ahabbakallahu alladhi ahbabtani li ajlih. Semoga Allah mencintai engkau sebagaimana engkau cinta kepada saya karena Allah. Nah, ini jawapan. Kalau ada orang kata aku cinta kepadamu karena Allah, maka kita pun kena balas ucapan tersebut dengan mengatakan, semoga Allah cintai awak sebagaimana engkau cinta kepada saya karena Allah. Nah, ucapan cinta ni kena ditunjukkan. Tapi sayangnya kita ni pada hari ini, tuan-tuan, cinta tu kan sudah macam kalimat yang sudah rusak makna dia. Sebab pengaruh daripada Hollywood dan Bollywood, betul tak? Cerita-cerita ni yang buat kalau engkau kata cinta, cinta tu maknanya adalah berkaitan dengan hawa nafsu. Dia adalah berkaitan dengan cinta fizikal,
cinta berkaitan dengan perempuan dengan laki-laki, laki dengan perempuan. Sebenarnya cinta jauh lebih mulia daripada itu, tuan-tuan. Betul tak? Cinta di dalam Islam lebih luas daripada itu. Bukan cuma laki-laki suka kepada perempuan, perempuan pada laki-laki. Tak, cinta lebih luas dan lebih murni dan lebih mulia daripada itu. Cinta kepada Allah berbeza, dia bukan cinta hawa nafsu. Cinta kepada Rasulullah bukan cinta hawa nafsu. Cinta kepada ibu bapa bukan cinta hawa nafsu. Cinta kepada tanah air, negeri dan lain sebagainya, dia adalah perkara-perkara yang sangat mulia dan digalakkan di dalam agama kita. Dan agama kita menyuruh kita untuk menunjukkan rasa cinta itu. Jangan pendam sendiri saja. Kena ditunjukkan, kena dinyatakan dengan lidah kita, dan kena dinyatakan dengan perbuatan kita. Nah, justru Sayyidina Anas apabila mendengar hadis itu, mendengar bahwa baginda Nabi mengatakan engkau akan bersama orang yang engkau cintai, beliau nyatakan siapa orang yang dia cintai itu, dan dia nyatakan dengan lidah dia. Saya cinta pertama kepada Rasulullah, saya cinta kepada Sayyidina Abu Bakar, cinta kepada Sayyidina Umar. Sekarang kita lebih banyak lagi. Kita kena tunjukkan dan nyatakan cinta kita kepada Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Anas, termasuk pada para ulama kita, Imam Syafi'i, Malik, Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, kepada Imam Abul Hasan Al-Ash'ari dalam akidah, kepada Abu Mansur Al-Maturidi, kepada Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, dan semua ulama-ulama tersebut. Kenapa? Sebab cinta kita kepada mereka akan membuat kita nanti insya Allah dibangkitkan bersama mereka. Mereka ni ulama-ulama hebat yang insya Allah secara pasti kita nyatakan bahwa mereka akan menjadi ahli syurga. Mereka adalah ahli syurga secara confirm, secara pasti. Nah, cinta kita kepada ahli syurga mudah-mudahan akan membawa kita kepada syurga. Ya tak? Cinta kita kepada ahli syurga akan mudah-mudahan membawa kita kepada ahli syurga. Dan ini amalan para ulama salaf kita, tuan-tuan, para ulama kita terdahulu. Mereka mendidik anak-anak mereka untuk cinta kepada para ulama. Mereka tak pernah sedikit pun mengajarkan kepada anak-anak mereka dan murid-murid mereka untuk berbicara buruk tentang ulama. Mereka tak pernah mengizinkan anak-anak mereka dan murid-murid mereka untuk berfikir atau bercakap negatif kepada para ulama. Sebaliknya mereka galakkan mereka, baca riwayat hidup para ulama, cintai para ulama, berusaha untuk menjadi murid mereka, ambil ilmu mereka, duduk di dalam majlis mereka, hormati mereka. Ini adalah perkara-perkara yang selalu ditekankan oleh para ulama kita. Suatu ketika ada seorang ulama, tuan-tuan, datang ke Baghdad pada zaman Sayyidina Ahmad Ibn Hanbal radhiyallahu anhu, Imam Ahmad bin Hanbal. Datang seorang ulama yang sangat soleh ke Baghdad. Imam Ahmad segera suruh anak dia yang bernama Saleh untuk datang jumpa dengan ulama tersebut. Saleh mengatakan memang itu kebiasaan ayah saya. Imam Ahmad selalu nak anak dia jumpa dengan para ulama dan ambil ilmu daripada ulama setiap kali ulama hadir ke dalam negeri mereka. Dan setiap kali ada orang saleh datang, mereka akan bawa anak mereka untuk berjumpa dengan orang saleh ni. Kenapa? Sebab sekali lagi, tuan-tuan, cinta kepada orang saleh akan membuat kita insya Allah satu hari dibangkitkan bersama mereka dan hidup bersama mereka nanti di akhirat. Nah, sepanjang saya menuntut ilmu, tuan-tuan, saya berjumpa dengan ramai para ulama, alhamdulillah. Dan salah seorang guru saya yaitu Syekh Dr. Nuruddin Itar rahimahullah, seorang ulama hadis di Syria yang sudah meninggal dunia pada beberapa tahun yang lepas. Saya sempat ambil ilmu sama mereka, dengan beliau. Dan selain ilmu yang saya dapatkan, saya juga perhatikan bagaimana adab beliau. Ini Syekh Dr. Nuruddin Itar ni, tuan-tuan, ulama yang sangat besar dan terkenal. Siapa yang belajar ilmu hadis, siapa yang mengaji ilmu mustalah hadis mesti kenal ulama besar ni. Beliau banyak menghasilkan satu buku, pelbagai buku yang berkaitan dengan mustalah, ilmu hadis dan lain sebagainya. Saya sempat mengaji beberapa tahun dengan Syekh Dr. Nuruddin Itar dan hadir dalam pelbagai majlis beliau.
Dan saya perhatikan satu perkara yang sangat sangat berkesan dalam hati saya adalah Syekh Dr. Nurdin Iterni, tuan-tuan, setiap kali menyebutkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu menangis. Tak boleh tahan, untuk menahan air mata itu tak mampu. Setiap kali berbincang tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi berjumpa dengan para sahabat, bercerita bagaimana baginda Nabi bercakap dengan istrinya, bagaimana baginda Nabi di dalam rumah, dalam masjid dan lain sebagainya, saya perhatikan beliau selalu sebab tak boleh tahan untuk menahan rasa sedih, akan menangis. Nah, begitu juga apabila beliau selalu bercerita tentang para ulama, terutamanya adalah datuk beliau Syekh Najib dan Syekh Sirajuddin. Beliau setiap kali bercerita tentang ulama, kita boleh nampak macam sebab tu tak boleh ditutupi. Beliau berusaha untuk tahan supaya tak menangis, tapi kita boleh nampak ini orang yang tak boleh tahan untuk sedih apabila mendengar atau bercerita tentang para ulama ni. Nah, ini adalah salah satu juga sifat salafus saleh kita, para ulama kita. Saya teringat dengan seorang ulama tabi'in bernama Ayyub As-Sakhtiyani, seorang ulama hebat, seorang kalangan tabi'in di Basrah di zaman Imam Malik Ibn Anas di Madinah. Nah, Ayyub As-Sakhtiyani ini, tuan-tuan, setiap kali bercakap tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap kali bercerita tentang baginda Nabi, kehidupan Nabi, setiap kali meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ayyub selalu menangis, sedih sangat. Ini menunjukkan rindu dia kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu hadir di hati para ulama. Mereka selalu hadir, hati mereka selalu membayangkan baginda Nabi selalu bersama mereka, dan mereka juga sangat sedih karena mereka tidak mendapat kesempatan dan peluang untuk berjumpa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka selalu membayangkan sekiranya baginda hidup pada hari ini, apa yang akan saya lakukan. Mereka selalu membayangkan, kalaulah boleh satu kali saya memandang wajah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya akan merasakan bahwa itu adalah nikmat yang paling besar yang Allah bagi kepada saya. Kerinduan tidak boleh ditutupi. Itu sebabnya mereka selalu berharap, tuan-tuan, nikmat yang paling besar adalah apabila mendapatkan mimpi baginda Nabi, berjumpa dengan Nabi di dalam mimpi. Betul tak? Ini jumpa mimpi baginda Nabi adalah perkara yang betul disebutkan di dalam pelbagai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi mengingatkan bahawa siapa yang melihat baginda Nabi di dalam mimpi, maka dia benar-benar berjumpa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab syaitan tak boleh menyerupai rupa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, justru harapan para ulama, harapan orang-orang saleh, mereka mungkin tidak berpeluang untuk berjumpa baginda Nabi di alam dunia ni. Akan tapi mereka boleh berharap mudah-mudahan satu kali seumur hidup pun okeylah berjumpa dengan baginda Nabi di dalam mimpi. Dan kenikmatan, keindahan, kebahagiaan yang dirasakan oleh orang yang berjumpa dengan baginda Nabi dalam mimpi tak dapat dibayangkan, tak dapat digambarkan. Dia adalah satu nikmat yang sangat besar yang telah Allah berikan kepada orang-orang yang dikehendakinya. Nah, kembali kepada hadis Sayyidina Anas Ibn Malik radhiyallahu anhu, bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Hadis ini menjadi satu dalil bahawa kita disuruh untuk menunjukkan cinta kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita disuruh untuk menzahirkan cinta kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita disuruh juga untuk membuktikan bahawa kita betul-betul cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, cinta kepada baginda Nabi, sekali lagi tuan-tuan, dia bukan sebuah ucapan yang kita ucapkan. Ya, tadi telah kita sebutkan, kalau kita cinta sesuatu, cinta kepada seseorang, nyatakan cinta kita.
Akan tetapi cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak cukup hanya dengan ucapan saja. Dia perlu ada pembuktian. Jadi bukan hanya kita mengatakan, ya Rasulullah saya cinta kepada anda, ya Rasulullah saya cinta kepada baginda. Akan tapi cinta kepada baginda Nabi mesti ada pembuktian, mesti dibuktikan dengan amalan kita. Nah, soalan kita adalah bagaimana cara kita untuk membuktikan bahwa kita benar-benar cinta kepada baginda Nabi? Perkara yang pertama adalah dengan mencintai apa yang dicintai oleh baginda Nabi. Ini kaedah umum tuan-tuan ya. Kaedah umum. Siapa yang cinta kepada sesuatu, dia akan suka kepada sesuatu yang dicintai oleh orang yang kita cintai. Jadi siapa yang cinta kepada seseorang, maka dia akan cinta kepada apa yang dicintai oleh orang tersebut, dan dia akan benci kepada apa yang dibenci oleh orang tersebut. Ada satu orang kawan saya nih tuan-tuan. Ini cerita betul-betul nih, cerita bukan cerita rekaan, tapi betul-betul reality. Ada seorang kawan saya tuan-tuan, dia dulu orang yang tak boleh tinggalkan rokok. Tak boleh tinggalkan rokok. Setiap hari dia kena merokok, 1 bungkus, 2 bungkus dan lain sebagainya. Sampailah satu ketika dia jatuh cinta dengan seorang perempuan. Jatuh cinta kepada seorang perempuan. Nah, ketika dia tengah merokok nih tuan-tuan, semua nasihat dia tak dengar dah. Doktor kata rokok ni tak baik untuk kesihatan, dia tak dengar tuan-tuan, tetap merokok juga. Ada ustaz berfatwa haram merokok, dia tak dengar. Ustaz cakap apalah, dia tak nak ikut lah. Satu hari dia kemudian jatuh cinta dengan seorang perempuan. Lalu kemudian perempuan ni tak cakap apa-apa, dia tak bawa dalil daripada Quran Sunnah. Perempuan ni tak pernah bawa research ataupun penyelidikan berkenaan dengan keburukan merokok dan lain sebagainya. Perempuan ni hanya berkata, abang, saya ni tak sukalah bau rokok bang. Itu kalimat tu aja. Bang, saya tak sukalah bau rokok bang. Hari itu juga dia tinggal rokok tuan-tuan. Sampai sekarang dia tak merokok lagi. Itu power cinta tu tuan-tuan ya. Orang yang betul-betul cinta kepada seseorang, apa yang dicintai orang tu dia akan cintai, apa yang dibenci oleh orang tersebut pun akan tinggal dibenci juga. Itu betul-betul cinta. Kalau dia kata misalkan, abang saya tak sukalah bau rokok bang, dia masih merokok juga, maknanya dia tak cinta betul-betul kepada perempuan tu, betul tak? Kalau dia betul cinta kepada perempuan tersebut, maka apa yang dicintai dia cintai, apa yang dia benci, betul tak? Nah, ini juga yang berlaku dalam perbincangan kita pada hari ini. Kalau kita betul-betul cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, buktikan. Bagaimana cara membuktikannya? Kita cintai, sukai apa yang disukai oleh baginda Nabi, dan kita benci apa yang dibenci oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain tuan-tuan, kalau kita betul-betul cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita tinggalkan kesukaan kita untuk kesukaan baginda Nabi. Kita tinggalkan kebencian kita untuk kebencian baginda Nabi. Apa yang Nabi suka, kita akan suka walaupun sebelumnya kita tak suka. Apa yang Nabi benci, kita akan benci walaupun sebelumnya kita suka. Betul tak? Ini adalah tanda cinta yang paling tinggi. Siapa yang boleh buat perkara ini, maknanya betul-betul cinta dia kepada baginda Nabi tidak diragukan sama sekali. Nah, berkenaan dengan perkara ini ada sebuah hadis dalam Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Kitab Syama'il Muhammadiyah Imam Tirmizi. Ini adalah sebuah kitab yang mengandungi sifat-sifat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang ingin tahu sifat-sifat baginda Nabi, rindu ingin tahu rupa baginda Nabi macam mana, akhlak baginda Nabi macam mana, kehidupan baginda Nabi macam mana, bacalah kitab Syama'il Muhammadiyah Imam Tirmizi. Nah, dalam kitab Syama'il Muhammadiyah daripada Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, diceritakan bahwa satu ketika
ada seorang laki-laki tengah duduk datang berziarah ke rumah Abu Musa. Abu Musa ni tuan-tuan, dia adalah sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Musa juga pernah menjadi gubernur, istilah kita mungkin menteri besar di Basrah, satu negeri yang sangat besar di Iraq. Nah, ada seorang laki-laki, dia hadir ke rumah Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa kemudian hidangkan makanan, tuan-tuan, biasa kita jamu selera untuk menyambut tetamu, ya kan? Udah azan ke? Oh, kita azan sekejap boleh? Terus saja. Betul ya? Oke. Kita habiskan dulu suara nih. Nah, kita kembali berkenaan dengan Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Pada satu ketika Abu Musa menerima tetamu, lalu kemudian beliau hidangkan makanan kepada tetamu tersebut. Kebetulan makanan yang dia hidangkan adalah ayam, tuan-tuan, entah ayam goreng ke ayam bakar atau lain sebagainya. Dia hidangkan makanan ayam, daging ayam kepada para tetamu. Nah, para tetamu itu pun kemudian mereka menjamu selera makan daripada ayam tersebut, melainkan ada satu orang. Abu Musa nampak orang tersebut macam tak suka makan ayam. Orang lain makan, dia pergi ke tepi, dia tak makan. Abu Musa kemudian panggil orang tersebut, "Wahai fulan, wahai fulan, kenapa engkau tak nak makan bersama orang ramai? Ada sesuatu ke sehingga engkau tak suka makan bersama orang ramai ini?" Orang ini mengatakan, "Wahai Abu Musa, saya ni memang tak makan ayam. Saya tak suka makan ayam." Kata Abu Musa, "Kenapa engkau tak suka makan ayam?" Dia kata, "Sebab Abu Musa, saya ni pernah nampak seekor ayam makan najis." Ya tak, biasalah ayam kan makan apa saja. Termasuk dia nampak satu ketika ayam makan najis. Nah, sejak hari itu saya tak berselera tengok makan ayam ni. Saya tak selera makan ayam ni, sebab pernah saya nampak ayam makan najis tu. Apa jawapan Abu Musa? Sini. "Awak cinta Nabi tak?" Dia katakan ya. Dia katakan, "Sila makan ayam, sebab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam makan ayam." Simple saja dia katakan. Baginda Nabi pun makan ayam. Kenapa awak tak makan ayam? Kalau betul engkau cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka engkau akan tinggalkan perkara suka tak suka tu. Saya suka, saya tak suka udah tak penting lagi. Yang penting adalah baginda suka ke baginda tak suka. Kalau baginda suka, saya tak suka, saya tinggal. Sebab saya nak follow apa yang disukai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kisah yang lain, tuan-tuan, pernah berlaku satu ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dijemput makan oleh seorang penjahit. Dia ini orang tukang jahit, tuan-tuan, buat pakaian dan lain sebagainya. Dia bukanlah orang kaya. Dan kebiasaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah baginda tak pernah menolak jemputan. Walaupun daripada orang miskin ke orang yang hina dan lain sebagainya, baginda selalu meraihkan jemputan tersebut. Pernah satu ketika tukang jahit ni di Madinah, dia nak sangat menjamu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Baginda pun datang ke rumah orang tersebut. Lalu baginda duduk, orang ni dah sediakan makanan, tuan-tuan. Makanan diletakkan di hadapan baginda Nabi. Lalu dia mengatakan, "Rasulullah, saya minta maaf tak boleh makan bersama baginda sebab ada kerja. Jadi saya nak menjamu baginda makan saja." Baginda pun makan di situ, dia pun pergi ke tempat kerja dia. Baginda pada saat itu ditemani oleh Sayyidina Anas ibnu Malik. Sayyidina Anas, tuan-tuan, adalah sahabat Nabi. Waktu itu masih usia 10 atau 10-11 tahun. Dia selalu berkhidmat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, apabila baginda makan menjamu selera di rumah orang tersebut, Sayyidina Anas ikut dan hadir.
Kata Sayyidina Anas, saya nampak baginda Nabi sangat suka makan labu, tuan-tuan. Jadi baginda suka sangat. Jadi orang ini hidangkan makanan sayur saja. Dia mungkin tak mampu sediakan daging dan lain sebagainya, dia hanya sediakan sayur saja. Dan situ ada labu. Kata Sayyidina Anas, baginda sangat suka makan labu. Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Anas, sejak hari itu saya sangat suka makan labu. Jadi tengok baginda suka makan tu, saya pun suka sejak hari itu. Wah, ini adalah sifat para sahabat Nabi. Mereka suka apa yang disukai oleh baginda Nabi, dan mereka membenci apa yang dibenci oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam kehidupan kita pun macam tu juga, tuan-tuan. Kalau kita betul-betul cinta kepada baginda Nabi dan kita ingin dibangkitkan bersama baginda Nabi di akhirat, maka selain kita nyatakan cinta kita kepada baginda pada bulan Rabiul Awal ini, maka mestilah kita tunjukkan juga dan buktikan dengan mencintai apa yang dicintai oleh baginda Nabi dan membenci apa yang dibenci oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Soalan kita adalah, bagaimana saya tahu Nabi suka ni, Nabi tak suka tu? Ini perlu mengaji, tuan-tuan ya. Jadi kalau kita nak tahu baginda suka apa, baginda tak suka apa, macam mana saya nak tahu? Ini mesti dengan majlis ilmu. Nah, saya yakin di majlis ni, di masjid ni ada banyak, saya nampak tadi program-program kuliah, program-program pembacaan hadis, ya kan, yang bersama para asatizah kita. Tuan-tuan kena hadir. Tuan-tuan hadir, kemudian ikuti, dan niat kita adalah saya ingin tahu apa yang disukai oleh baginda Nabi untuk saya laksanakan, dan saya ingin tahu apa yang dibenci oleh baginda Nabi untuk saya tinggalkan. Kenapa? Saya ingin tunjuk dan buktikan bahwa saya benar-benar mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, para ulama kita, tuan-tuan, itu sebabnya mereka sangat giat, rajin mempelajari hadis. Jadi para ulama kita zaman dahulu, niat mereka belajar hadis untuk apa? Untuk kenal baginda Nabi. Mereka bukan belajar hadis untuk tunjuk bahwa mereka pakar dalam ilmu ni. Mereka bukan belajar hadis nak tunjuk macam mereka paling hebat pada hari ini. Mereka bukan belajar hadis nak dikatakan menonjol di kalangan kalangan asatizah, tak. Mendapat pengikut yang ramai dalam tak. Mereka belajar hadis untuk kenal baginda Nabi, untuk tahu apa yang Nabi suka, untuk tahu apa yang Nabi tak suka. Itu sebabnya mereka belajar untuk amal, bukan mereka belajar untuk bertengkar. Ya, mereka belajar untuk amal. Tak ada istilah saya nak tunjuk, tonjol diri, paling hebat dan lain sebagainya. Sebaliknya, mereka ingin semakin mereka belajar hadis Nabi, semakin mereka bertambah amalan dan semakin mereka cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tengok apa yang dilakukan oleh para ulama pakar hadis kita. Salah seorangnya adalah Sufyan bin Sa'id As-Sawri. Dia adalah orang yang paling hafal hadis Nabi, tuan-tuan. Nanti pada masa yang lain kita akan berbincang berkenaan dengan Sufyan As-Sawri, ulama yang sangat hebat. Dan pada masa yang sama beliau juga ulama yang paling saleh, orang yang paling zuhud, orang yang paling rajin ibadah. Nah, Sufyan As-Sawri pernah mengatakan, ma balagani an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadisun qat illa amiltu bihi walau marrah. Dia katakan, setiap kali saya dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya akan amalkan hadis tersebut walaupun satu kali seumur hidup. Jadi kalau kita dengar hadis Nabi pernah buat macam ni, mesti kita amalkan hadis tu walaupun sekali seumur hidup, betul tak? Jangan sampai kita tinggalkan sama sekali, tak. Ini yang dilakukan oleh Sufyan As-Sawri. Kalau saya tak boleh istiqamah buat hari-hari, minimal saya buat satu kali seumur hidup. Nah, tuan-tuan, itu menjadi objektif kita selepas ni. Setiap kali dengar ustaz kita bercakap, bercerita tentang satu hadis, kita kena ambil kira, kalau boleh tulis, ini hadis Nabi. Nabi pernah suruh buat ni, saya akan amalkan hadis tersebut walaupun sekali seumur hidup. Kalau boleh hari-hari, bagus, betul tak? Kalau boleh setiap saat, bagus. Kalau tak boleh sekali seumur hidup, saya akan amalkan. Nah, ini adalah perkara yang dilakukan oleh para ulama kita.
Nah, Imam Syafi'i, tuan-tuan, imam kita, beliau juga adalah seorang pakar hadis, orang yang sangat alim dalam hadis, orang juga yang sangat pakar dalam fiqh dan lain sebagainya. Beliau mengatakan, ma taraktu ghaslal jumu'ah munzu balagtu. Beliau mengatakan, saya tak pernah tinggalkan mandi Jumat sejak saya balik. Hebat tak? Dia dulu sejak kecil, tuan-tuan, belajar hadis, dan dia mendengar bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk mandi pada hari Jumat, betul tak? Mandi Jumat adalah perkara sunat kan? Ya, disuruh oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Syafi'i, sejak saya dengar hadis tu, sejak balik saya tak pernah tinggalkan mandi Jumat. Walaupun perkara itu sunat, walaupun sunat. Tengok, menurut Imam Syafi'i, sunat pun kalau dia adalah perintah baginda Nabi, kalau dia adalah sunnah baginda Nabi, dia akan terus kalau boleh amalkan setiap hari, tak ditinggalkan sama sekali. Setiap minggu Nabi suruh solat mandi Jumat setiap minggu, ya. Ini suruhan Nabi kan, saya akan buat. Kalau boleh setiap Jumat, tak pernah ditinggalkan sama sekali. Ini hebatnya para ulama kita, tuan-tuan. Mereka belajar hadis untuk amal, justru mereka amalkan. Yang lebih hebat lagi, tuan-tuan, murid Imam Syafi'i, yaitu Abu Ya'qub Yusuf Al-Buwaiti, Yusuf bin Ya'qub Al-Buwaiti. Beliau adalah murid Imam Syafi'i. Ada cerita di mana Abu Ya'qub ni orang yang paling hebat di kalangan murid-murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid ramai ketika di Mesir, ada Rabi' ibn Sulaiman, ada Al-Muzani, dan orang yang paling rapat pengganti Imam Syafi'i yang paling hebat adalah Imam Al-Buwaiti, nama dia, tuan-tuan. Nah, ini kita kena belajar, kena ingat nih dalam mazhab kita kan, mazhab Imam Syafi'i, ada seorang ulama besar nama dia Al-Buwaiti. Pada akhir hayat Al-Buwaiti, tuan-tuan, beliau orang yang hebat terkenal. Pada akhir hayat dia, beliau ditangkap oleh kerajaan sebab ada isu akidah. Kerajaan pada zaman itu mereka ambil pandangan Mu'tazilah yang menyalahi kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan dia paksa semua ulama untuk ambil pandangan tersebut. Imam Al-Buwaiti menolak, dia tak follow pandangan itu. Akhirnya dia dimasukkan ke dalam penjara. Nah, di penjara, tuan-tuan, namanya orang di penjara kan tak boleh keluar. Setiap hari Jumat Al-Buwaiti setiap bangun tidur, setiap hari Jumat dia bangun tidur, dia mandi macam orang biasa nak pergi salat Jumat. Dia mandi, pakai baju yang rapi, pakai minyak wangi, siap-siap nak keluar salat Jumat. Di jalan dari tempat sel dia sampailah ke gerbang tu. Nanti di situ akan ada pengawal. Pengawal itu akan bertanya, awak nak pergi mana? Dia katakan, saya nak hadir solat Jumat. Kata pengawal itu, awak tak boleh, awak kan di penjara, tak boleh keluar solat Jumat. Balik lagi ke sel awak. Dia pun kata, ya Allah, saksikan, saya sudah nak pergi solat Jumat tapi dihalang. Terus dia pergi balik. Ini nak amalkan apa? Sunnah walaupun dalam penjara, tuan-tuan. Walaupun dalam penjara, ya kan? Macam tadi Imam Syafi'i, sejak saya balik tak pernah saya tinggalkan mandi Jumat. Begitu juga Buwaiti, murid dia. Solat pada hari Jumat kita disunatkan apa oleh baginda Nabi SAW? Mandi, pakai baju yang cantik, pakai minyak wangi, pakai siwak, betul kan? Bersiwak, baju yang bersih, kemudian pergi ke masjid awal. Jangan azan baru kita nak keluar dari rumah, tak. Pergi awal. Kalau boleh pukul 10, misalkan pukul 1 baru azan, pukul 10 kita dah keluar rumah lah. Itu adalah disunatkan bakir kan, tabkir dalam salat Jumat, di awal-awal pergi awal dalam salat Jumat. Nah, Imam Buwaiti walaupun berada dalam penjara buat macam tu. Buat macam tersebut. Jadi tak ada alasan menurut dia tinggalkan sunnah karena saya dalam penjara. Tak. Saya akan amalkan perkara ni walaupun berada di dalam tahanan, walaupun dalam penjara ni. Justru beliau mandi, pakai minyak wangi, baju yang rapi, siap nak jalan solat Jumat awal. Apabila dihalang untuk tidak dibenarkan untuk keluar, dia akan katakan, ya Allah saksikan, saya sudah buat apa yang disuruh,
saya sebenarnya sudah nak menghadiri solat Jumat sebagaimana yang disuruh, akan tapi saya dihalang, justru saya tak ada kuasa untuk melakukan perkara ini. Beliau pun kembali ke tempat masing-masing. Nah, inilah para ulama kita, bagaimana mereka sangat mengagungkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana para ulama kita, mereka sangat cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka buktikan bukan hanya dengan ucapan, akan tapi juga dibuktikan dengan perbuatan. Nah, itu saja mungkin tuan-tuan permulaan. Saya tidak ingin terlalu panjang sampai sudah masuk salat Isya berjamaah, dan insya-Allah kita akan boleh berjumpa pada masa yang akan datang. Dan sekali lagi kita niatkan semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia kita dalam iman dan Islam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membuat kita orang yang betul-betul cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk membuktikan cinta tersebut dengan perbuatan kita, dengan melaksanakan semua sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam semua aspek kehidupan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala dengan demikian akan menghimpun kita dengan baginda Nabi di akhirat nanti insyaallah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.